Assalamualaikum and salam sejahtera. Warm welcome to Vice Chancellor Special Project or VCSP's podcast series. Here, we passionately and casually talk about our glorified 5+1 pillars concept. It is also known as LCCEET, which stands for Leadership, Creative Innovative, Critical Thinking, Effective Communication, Entrepreneurship, and Teamwork. You can download this podcast on Spotify, SoundCloud, or YouTube. Links will be provided in the description. So kita dah sampai penghujung podcast series ni. Kita dah lalui 6 episod yang berkaitan dengan konsep 5+1 pillars VCSP. So nama, in case lah kalau tak ingat, kita refreshkan sikit memori kita. Okay, so first episode adalah leadership. Boleh tak terangkan sikit bagi summary sikit apa yang kita dapat pada episod tu, Wani? Okay, untuk leadership, Wani dapat yang first, kita kenalah bijak sebagai seorang pemimpin. Kita kena bijak untuk bila ada situasi ataupun ada masalah yang timbul kat dalam kita punya team ataupun organisation ke, kita kena bijak untuk menyelesaikan dan mencari jalan untuk betulkan apa yang perlu. Betul tu. Dan seterusnya, Wani dapat juga kita perlu berani. Let's say kita nak tegur kita punya anak buah, kita nak tegur teammates kita, tak semestinya anak buah. Kita kenalah berani untuk menegur kesalahan mereka dan betulkan sama-sama. Tapi betulkan cara, tegur diorang dengan cara yang betul. Jangan marah-marah. Betul. Macam ada kata berani kerana benar. Takut kerana salah. So, dan seterusnya kena juga yakin. Macam berani kerana benar tu tadi. Bila kita ada satu info ataupun ada evidence yang boleh mengukuhkan kita punya statement, why not kita suarakan pendapat kita. Kalau kita rasa macam kadang-kadang tipulah kalau cakap kita rasa insecure dengan diri kita. Bila kita tengok orang tu, dia macam power, pandai cakap, pandai uruskan tim, tapi dia ada buat salah, tapi kita takut nak tegur dia. Tak apa, tegur je, sebab semua orang buat silap. So sebab tu lah kita kena saling tegur-menegur, dan kukuhkan teguran tu dengan evidence ataupun fakta yang boleh menyokong kita punya teguran tu lah. Betul tu. Sometimes tak salah. Bukan sometimes. It's always free to voice your opinion. Sebab you are entitled to your own opinions. Lepas tu, so far tak pernah lagi lah jumpa bila orang tegur someone tu. Ada je lah, mostly kat internet kan. Tapi in real life, betul. Tak ada pula orang macam, kau diam lah, kau dah lah. Tak ada pula macam tu kan. Hopefully kita tak jumpa orang macam tu. Okay, because teguran adalah constructive criticism. Kita jangan tegur dengan perkataan yang kasar. Sebab mungkin niat teguran tu akan jadi benda lain disebabkan tone suara kita dan cara kita bertutur dengan orang tu. Untuk episod kedua, kita ada bercakap tentang apa, Wani? Creative Innovative. Kepada yang tak ingat, Creative Innovative tu adalah satu kemampuan untuk memperbaikkan sesuatu melalui cara yang usually orang tak terfikir. Dan benda tu sebaik mungkinnya adalah membawa ke arah kebaikan dan bukan keburukan. Of course, setiap benda yang kita cuba invent, kita cuba improve, akan ada cons, Macam sometimes kalau kita bagi contoh macam internet, right? Dulu kita tak ada internet. So nak cari informasi, kita kena pergi ke library, dapatkan daripada news. Tapi sekarang ni semua benda dekat dalam phone, sebab phone ada internet, right? Hujung jari je. So the pros is that kita cepat dapat informasi, tetapi cons dia adalah kita pun cepat dapat misinformation. Bila kita nak berfikir secara kritikal dan secara kreatif, kita kena tahu destinasi kita. Dan bila kita dah tahu destinasi kita, kita akan mula evaluate apa cara yang kita boleh
buat untuk kita capai ke destinasi kita tu. Maksudnya apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat. Dan daripada situ kita boleh lay out macam okay, plan A, plan B, plan C, plan D. Dan tengok mana baik buruk dia. Alright? Lepas dah tengok baik buruk, maybe kita boleh gabungkan sikit idea-idea dan mungkin ultimately kita dapat satu solusi yang bagus. So, I think that's the important takeaway lah. Betul. Lepas tu, kena ingat tak semestinya apa yang kita rancang akan jadi dalam sekali try tu je. Takkan. Macam Albert Einstein tu pun, mana ada dia buat eksperimen sekali terus jadi kan? So, kita kena buat banyak eksperimen in our life. Dia kena step by step. Kena try and error. Betul tu. Sebab kalau kita tak discover things out of, our comfort zone, memang susah untuk kita develop. Sebab usually kita akan, daripada experience tu lah kita boleh dapat more ideas and more, innovation, more motivation. Okay. Kita ke episod seterusnya. Iaitu yang ketiga, critical thinking. Okay, jadi critical thinking ni, maksud dia, kita ada keupayaan untuk memikirkan solusi-solusi yang kita boleh guna pakai apabila kita ada sesuatu masalah ataupun bila kita nak prevent daripada sesuatu terjadi. Kita macam berbalik kepada yang second topik tadi tu, kita plan tu semua. Let's say plan A tak jadi, plan B tak jadi, kita nak buat apa? Jadi dekat situ pun kita boleh gunakan critical thinking kita. Ya, betul tu Wani. Sebab usually creative innovative ni dia memang sepasang lah dengan critical thinking. Dia akan in order untuk kita berfikir secara kreatif, kita kena fikir secara kritikal juga. What if? Tapi of course lah, depending on sama ada pemikir tu adalah optimis ataupun pesimis, outcome dia maybe lain. Tapi tak bermakna kalau macam pesimis tu kan more ke negatif, tak bermakna dia salah. Sebab lain orang lain cara dia fikir. Ya, ada yang berfikir daripada negatif side dulu baru positif, ada yang fikir daripada positif dulu baru negatif. Ya, betul. Okay, Tika, seterusnya kita ada apa? Seterusnya kita ada effective communication. So, effective communication kan, dia kena fokus kepada cara kita berkomunikasi. So, cara berkomunikasi ni dia ada, macam dua benda yang penting. Which is, yang pertama adalah kita tahu kepada siapa yang kita bercakap. Maksudnya orang tu orang atas kita ataupun bawah kita. Sometimes macam contohnya kita bercakap dengan parents versus kita cakap dengan adik-beradik sendiri. Maybe macam adik. So, diorang punya peringkat tu adalah berlainan. Jadi, biasanya cara kita berkomunikasi kepada diorang pun lain. Betul tak? Kita panggil parents kita dengan penuh hormat, tapi adik dia macam longgar sikit. Bila kita dah establish orang ni atas ke bawah, then next is macam benda yang membantu kita punya proses komunikasi tu, contohnya macam body language, kita punya tone suara, kita punya attitude depan dia, macam kita bercakap dengan cara apa, faham tak? Macam kalau kita cerita benda yang scary, kita kena bagi tone scary, jangan bagi tone yang happy. Sebab orang takkan faham apa kita cuba sampaikan. Sebab sometimes orang akan macam translate dia ni sarkastik ke apa ni tu. Sebab macam dia cerita benda lain tapi dia punya intonasi dia lain. Jadi orang confuse. Lepas tu pasal FOMO tadi, macam sekarang kita kan tengah ODL. Jadi macam mana kita nak interaction dengan lecturer especially? Okay, Wani nak bagi tips lah. Kita mulakan dengan salam, of course. Lepas tu cakap maaf mengganggu, especially selalunya lah Wani sendiri selalu terlepas pandang. Macam kita orang kat KL, lecturer kat Terengganu, kadang-kadang lupa Jumaat tu kat sana cuti. Betul. So setiap kali nak message lecturer, cakap maaf mengganggu sebagai untuk biasakan diri kita. And then seterusnya kita pakai bahasa dan ejaan yang betul, yang penuh, jangan short form. Walaupun sebab ada certain lecturer memang kadang-kadang memang tak faham kalau kita bagi short form. Lepas tu touch dalam satu bubble je. Janganlah macam spam kan banyak-banyak. Macam Assalamualaikum madam, saya nak tanya. Lepas tu send lagi.
Kalau boleh Satu kali lagi, bubble. sebelum kita proceed bertanya, maksudnya kita macam ni, Assalamualaikum, minta maaf ya madam, saya ganggu. Nama saya, perkenalkan diri dulu. Contohnya saya Atikah daripada kelas E, nak bertanya dengan madam tentang subjek ni. Subjek ni, chapter ni contoh. Okay, boleh tak gini-gini? Ataupun saya nak bertanya tentang assignment. Untuk grup ni yang gitu, faham tak? So, kita kena layout informasi tu bit by bit supaya madam tu macam, okay, boleh recall sikit-sikit. Sebab kita, kalau cakap madam, saya, kelas saya hari tu cancel, macam, madam ada banyak student, right? So, kalau tak perkenalkan diri, memang susah sikit lah untuk madam tu. Last sekali untuk effective communication adalah banyak kebaikannya kalau kita jadi seorang active listener. Sebab active listener ni, okay, tips dia adalah bila kita mendengar seseorang tu bercakap, kita jauh fikir pasal benda lain, kita fokus apa yang dia cakap, mulut tutup. Sebab kadang-kadang bila orang tu bercakap, kita nak fokus apa cakap sebenarnya. Kita cakap ke orang lain cakap? Tak, kalau orang yang mendengar kita bercakap, at the same time dengar lecturer bercakap, ataupun orang lain bercakap, dia pun confused. Dia tak tahu nak dengar mana satu. So, active listener, usually dia akan diam. Dia akan fokus apa benda yang dibahaskan ataupun apa yang dicakap oleh orang lain. Dan dia akan note down apa benda yang penting untuk dia. Dan usually orang active listener ni, dia pandai menganalisa dan dia simpan lagi banyak informasi berbanding dengan orang yang bising ataupun tak pay attention sewaktu meeting ke ataupun kelas ke. Kalau nak belajar dengan lebih efektif, I think it's important to be active listener. Lepas tu kalau masa kat kelas pun, kadang-kadang kawan sebelah kita tak faham. Lepas tu dia tanya kita, masa tu lecturer tengah explain. Lepas tu kita ignore dia, dia terasa. Janganlah macam tu, kawan tu pun. Kita kenalah faham sebab kelas, nak fokus ni bukanlah satu benda yang mudah. Nak dapat ilmu tu pun bukan satu benda yang mudah. Dah habis kelas nanti baru tanya kawan tu. Kalau macam tak nak tanya kawan tu, tanya lecturer terus yang awak tak faham apa yang dia ajar tadi. Janganlah susahkan kawan kita disebabkan kesalahan kita sendiri. Alright, episod seterusnya, episod yang ke-5. Apa tajuk dia, Wani? Kita ada entrepreneurship. Wani ingat tak tetamu kita ni, apa jenis entrepreneurship dia? Ingat, diorang lakukan social entrepreneurship. Kalau anda dengar episod tu, anda sepatutnya mampu untuk bezakan antara entrepreneurship dan social entrepreneurship. Entrepreneurship tu adalah kita kickstart a business. Tapi social entrepreneurship adalah satu badan ataupun organisasi yang menolong orang yang tidak berkemampuan untuk start up a business to learn how to start up a business. So, diorang ada target diorang apa semua tu lah. Kalau anda semua berminat untuk tahu lebih dalam lagi ni, anda bolehlah pergi join Enactus. Sebab kelab diorang sangat hebat. Dan informasi tentang social entrepreneurship memang banyak sangat dekat sana. Betul. Jadi kalau nak refer kepada yang lebih arif, sangat-sangat recommend pergi join diorang. Pada episod ni, kita ada highlightkan betapa pentingnya step by step dan minat kita terhadap entrepreneurship. Attitude kita terhadap entrepreneurship tu mestilah datang, first thing first adalah minat. Selagi tak ada minat, sebab kita senang distracted, right? Kita rasa macam demotivated. So, selagi ada minat, ada passion, kita akan rasa bersemangat untuk continue. Rasa macam, okay, tak apa. Rugi sekali dua, it's okay. Boleh teruskan lagi business ni. Bukanlah macam sekali jatuh, dia tak nak bangun dah. Dan dia sedar that business ni ada cycle. Ada time dia naik, ada time dia turun. Next, bila dia buat business, dia mesti kena ada mentor. Sebab dia baru nak belajar berjalan, right? Mana boleh berlari terus kan? So, mestilah kena ada orang bimbing dia untuk jalan dengan betul. Barulah boleh lepaskan slowly. Dan slowly dia akan berlari dengan jayanya. Bak kata tetamu kita, bukan nyanyi je kena ada mentor. Sebenarnya dalam apa-apa pun kita kena ada mentor. Kita kena ada orang yang boleh tunjuk ajar dekat kita. Dan last kali, bila kita nak berbisnes, kita kena ada macam social circle kita. Kita kena kembangkan lagi network kita. Kita kena tahu
orang-orang yang berkaitan yang boleh insyaAllah membantu dengan bisnes kita. Alright, episod terakhir kita adalah Teamwork. Alright, Wani, cuba ulaskan sikit teamwork ni macam mana? Teamwork tu, kita bekerjasama antara ahli-ahli kumpulan kita yang lain. Jadi semua kenalah macam saling melengkapi, kena be responsif. Bila macam kat group, kena jawab, bagi respon. At least okay, noted pun okay lah. Daripada senyap langsung. Kadang-kadang kita tak tahu macam, dia ni faham ke? So kalau tak faham, kita boleh macam, maybe ahli-ahli yang lain yang faham, boleh sharekan maklumat tu dekat dia untuk sampaikan dengan cara yang lebih baik daripada yang informasi yang diberi yang mula-mula tu. Okay. Kemudian, Wani baru sedar juga tentang kuantiti. Dalam hal ni, boleh phrase yang mengatakan quality over quantity tu phrase yang bagus, tapi dalam hal ni, let's say kita ada event yang besar. Lepas tu ahli kita ada 10 orang. Kita nak buat event untuk 200 orang ataupun selebihnya. Kita punya pergerakan kerja tu jadi macam kelang kabut. Kesianlah kat ahli-ahli 10 orang tu je nak handle. Dia lah multimedia, dia lah yang handlekan guest, dia lah yang handlekan kerusi-kerusi ke untuk VIP. Jadi macam kelang kabut untuk diorang. Dan at the end of the event, diorang tak dapat rasa seronok. Diorang rasa penat and rasa macam semua benda aku nak kena buat. Macam tu. Kita tak nak buat macam tu kan, sebab kita nak create masa ada event tu pun, kita nak create macam satu positive vibe yang kita nak make sure semua kan orang boleh enjoy. Habis event tu, semua orang rasa puas hati. Semua orang, walaupun penat, tapi penat yang berbaloi, bukan penat yang kosong. Jadi sometimes quantity pun takes into matters lah. Kita kena tahulah, walaupun kita tahu kualiti orang-orang dia macam mana, tapi di situasi di mana quantity tu sangat diperlukan, you have to fulfill the quantity lah. Okay, another point tentang teamwork adalah, benda pertama adalah disciplinary. Sebab disiplin ni bukan macam, berkawat sahaja. Disiplin tu dari segi kesedaran diri sendiri terhadap macam tanggungjawab dia dan apa dia punya peranan dalam grup tu. Kalau contohnya macam, okay, kita dalam satu group assignment, right? So, apa peranan saya sebagai seorang student dalam group assignment tu? Maksudnya, okay, kalau saya ketua group assignment, saya kena pastikan assignment tu dibahagi dengan adil. Semua orang buat kerja dia. Kalau ada orang buat salah, saya tolong betulkan. Tunjuk kat dia. Bukan tolong betulkan sahaja, tak tunjuk dia. Kena tunjuk, ajar dia. Supaya dia belajar something. Kalau semua orang berfikiran macam saya, di mana semua orang tahu apa nak buat dan semua orang tahu apa tak payah buat ataupun tak sepatutnya buat, insyaAllah teamwork tu secara naturally akan terbentuk. Sebab dia macam macam Wan cakap, salah satu cara disiplin mereka adalah kau buat salah, semua orang kena. So dia tak ada istilah kau aku, dia istilah kami. Jadi bila semua orang berfikiran yang sama, dia jadi macam mana? Campaklah diorang ke mana-mana pun, diorang still boleh survive sebab diorang semua tahu kepentingan each other. Dia tak pandang remeh certain orang. Tapi of course, orang bawah mesti hormati orang atas dan orang atas mesti hormati orang bawah juga. Ya, lepas tu kenalah ada common sense dalam betul tu, kalau tak ada common sense. Janganlah jadi macam selfish, macam dia class rep, biarlah dia yang reach out medium. Kadang-kadang class rep tu pun, dia pun manusia. Dia penat. Dia lupa juga. Kita tolonglah dia. Kadang-kadang kita tolong remindkan dia pun, dia dah rasa macam bersyukur. Sebab dia banyak sangat-sangat informasi yang dia jadi antara perantaraan antara lecturer dan classmate dia. So itu pun ada berapa subjek. Dia nak hantarkan mesej daripada medium ni, medium tu, medium ni, medium tu. Alright, Wani, boleh ke bagi satu konklusi yang padat untuk kali terakhir daripada semua episod
apa yang kita dah lalui? Okay, kesimpulan secara menyeluruh yang Wani dapat ialah kita kena try and error first. Apa-apa method dalam teamwork ke, macam mana kita nak uruskan kita punya group ke, as a leader macam mana kita nak guide anak-anak buah kita, macam mana kita nak fikir ataupun map out apa yang kita boleh buat untuk hasilkan satu outcome tu. Kita kena try and error banyak kali. Salah tak apa. Sebab manusia kan belajar daripada kesilapan. Betul. Sebab kalau bukan daripada silap, kat mana lagi kita boleh improve diri kita? Kalau kita tak reach out orang lain apa tu semua, kalau kita tak start dengan diri kita sendiri untuk improvekan diri kita, cari kesalahan dalam diri kita ataupun muhasabah diri, jadi tak salah untuk kita improvekan diri dengan melalui kegagalan. Dan yang keduanya, kita kena selalu reach out orang. Kita besarkan kita punya bubble, kita besarkan kita punya kelompok. Kita feelkan kelompok kita dengan orang-orang yang boleh bukan memberi manfaat, tu macam ambil kesempatan pula, yang boleh beri kita pengajaran, boleh ajar kita apa yang kita kurang. So, kita jadi orang yang berilmu. Kita bukan hanya jadi orang yang tin kosong. Nanti suatu hari, daripada kita selalu cakap benda-benda yang tak ada faedahnya, bila kita fit dengan orang-orang macam tu, kita boleh adakan conversation yang ilmiah secara tak langsung. Mesti bila kita reflect diri kita macam dulu suka cakap benda-benda yang tak ada faedah. Sekarang, wow, Betul, improvement. Kita makin lama makin wiser, mature, gitu. InsyaAllah, amin. Amin. Okay, semoga para pendengar semua pun akan slowly, eventually akan jadi lebih wise dan kurangkan benda-benda toxicity ataupun drama supaya kita boleh berfikir dengan, more common sense dan professionalism. Yes. Kadang-kadang selalunya lah, kita blame orang sekeliling kita yang toksik. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita pun toksik juga untuk orang lain. So, kita kurangkan toksik tu kat dalam diri kita dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan elakkan daripada perkara-perkara yang macam yang banyak drama ke, yang kosong, tak ada faedahnya. Betul. Okay, kalau Tika pula, apa yang Tika dapat secara keseluruhan? Okay, secara keseluruhannya, I think konsep leadership ni sangat penting untuk membina seseorang. Lebih-lebih lagi start daripada dalam dia punya jati diri dia untuk menjadi seorang yang sangat berguna. Sebab bayangkan kalau orang yang, seorang manusia yang berkemampuan untuk berfikir secara kritikal, mampu berfikir secara kreatif dan inovatif. Dan at the same time dia ada ciri-ciri leadership yang sangat bagus dan dia ada bila leadership dia bagus, usually dia boleh manage team dia dan dia mampu wujudkan teamwork yang bagus dan dia mampu bertutur dengan efektifnya. Maksudnya dia mampu sampaikan informasi tanpa ada kesalahan ataupun membuatkan orang rasa tak suka dengan dia. Dan dia pula berfikiran secara entrepreneur. Maksudnya dia always look for new opportunity, selalu faham tak, fikir luar jangkaan orang. Orang tak expect benda tu, sebab dia inovatif orangnya. So dengan skill-skill ni memang possible sebenarnya. Jangan fikir saya ni macam ni tak possible. No, it's actually possible. Start slowly daripada dalam diri dulu. Start from your self-esteem. First, bila kita nak berubah, right? Kadang-kadang you realize, macam contohlah saya ni dulu socially awkward lah orangnya. Saya tak erti nak bersosial. Jadi kalau saya tak erti bersosial dengan orang, kadang-kadang I miss out a lot of opportunity untuk kembangkan network saya ataupun kembangkan social bubble kan.
Because sometimes bila kita tahu orang baru, kita tahu informasi baru. Macam contohnya saya jumpa dengan Wani. Saya dapat tahu, saya belajar tentang AI daripada Wani, Adobe Illustrator. Walaupun saya cukup benci dengan aplikasi tu, tapi disebabkan saya berkawan dengan dia, saya mampu belajar daripada situ. Jadi imagine kalau saya tak pernah jumpa Wani, saya tak akan dapat informasi tu. Jadi dari situ slowly kita belajar untuk berfikir secara kritis, dan kita juga automatically berfikir secara critical. Kan, sebab dia macam bread and butter, tak boleh dipisahkan. Kemudian bila kita slowly dah jumpa dengan orang, kita akan ada social bubble, dan kat situ kita belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, sebab kita melibatkan lebih daripada seorang, right? Kadang-kadang kalau komunikasi dengan 2 orang je lebih senang daripada komunikasi dengan satu grup. Kalau satu grup kadang-kadang kita cakap sini, orang tu interpret lain, orang tu interpret lain. Bila kita belajar dari situ, mungkin orang mula start bagi kita feedback, kan, macam constructive criticism. Kita bagi idea, orang kata okay, you know what, I think boleh tukar macam ni, tukar macam tu. So kita, kalau jati diri kita dah kuat by that time, maybe kita boleh terima dengan open heart, macam open minded, bukannya macam dia tegur aku, maybe dia tak suka aku, dia benci aku, macam tu. Tak, sebab jangan fikir terlalu toxic lah untuk benda yang deem to be simple. Jangan complicatedkan benda macam tu. Sebab lagi-lagi umur kita, right? Professionalism tu sangat penting sebenarnya. Kita kena belajar. Kita kena belajar bezakan di mana waktu orang tu bagi feedback untuk kita belajar versus dengan orang tu simply insulting kita. Jadi kadang-kadang, yes, I know it's hard kalau orang criticize kita. Macam lagi-lagi benda yang kita letak a lot of effort, right? Macam kita buat projek ni susah payah, tapi orang tu senang je gede-gede gitu kan. Ada sebab kan. Don't take it negatively, take it positively. Tak apa, kita ambil feedback dia, kita cuba improve daripada situ. So kita ada jalan yang seterusnya, kita ada stepping stone lagi. Step by step, kita explore lagi lah. Lagi-lagi macam nowadays, sebab kita ada quarantine, I don't know lah by the time episode ni keluar, kita masih quarantine lagi ke apa, I don't know. But sewaktu quarantine ni memang waktu susah dan tight lah, especially untuk dompet kita. Duit susah nak dapat, kan? Sebab kita macam terperangkap dalam rumah. So di situlah datangnya macam kalau kita mampu berfikir secara kritis dan secara kreatif, mungkin kita boleh ceburi diri dalam entrepreneurship. InsyaAllah kita boleh fikirkan cara untuk cari duit walaupun kita duduk rumah. Rasa kita boleh buat duit online. And then teamwork tu boleh ditunjukkan lagi lah kalau kita, walaupun semua benda online, kita still boleh function the way we are tanpa online. You get what I mean? So I think kalau siapa seorang insan yang dah ada semua 6 ciri-ciri ni, memang can be almost a perfect person yang mampu contribute kepada society or world even. Tapi of course, benda tu root down kepada, kadang-kadang dia memang ada semua benda ni, tapi kita manusia, right? So kita kena take care of kita punya rohani, kita punya emosi, mental dan kesihatan. So always jaga kesihatan mental dan fizikal. Selalu wash your hand, okay? Pakai hand sanitizer, pakai mask bila keluar. Jangan susahkan orang lain disebabkan kita punya selfishness, okay? Then mental health, cari orang. Kalau kita susah, cuba cari orang. InsyaAllah ada. Dan I know lah this is a bit but kalau dah susah sangat, cari terapi. Please. Jangan, jauh sangat pergi. InsyaAllah ada je orang yang boleh tolong kita lah. Allah pun ada sentiasa boleh tolong. Dan kita kena kenal diri kita lah. Kalau contohnya kita tahu orang kata macam kita toksik disebabkan satu perangai ni. Jadi kenalah kita start berubah sekarang. Kalau kita tak berubah sekarang, sangat susah nanti bila kita nak berubah waktu tua. Sebab benda tu dah lekat dalam kita. So melentur buluh biarlah dari rebung je. Okay, saya rasa terlalu panjang pula summary saya, tapi itu apa genuinely saya fikir. Lepas tu, kalau kita rasa, macam orang cakap kita toxic tu tadi,
Wani teringat Saidina Ali tak silap yang dia cakap, ataupun Saidina Umar, Wani tak ingat. Orang yang ada bad history masa dulu boleh membawa kepada future yang lebih cerah sebab dia belajar daripada kesilapan. Kalau dia belajar dari kesilapan. Usually orang bijak takkan jatuh ke lubang yang sama. Betul. Buat kali kedua. So janganlah cakap, saya ada hidup teruk, susah nak berubah. No, you can do it. Kalau you have the will, you can do it. Okay, I encourage you. No matter how hard your position is, you can do it. Okay. So belajar pun kenalah you can do it. Belajar pun bukannya lahir-lahir terus pandai. Kalau lahir-lahir terus pandai tu tak apa rezeki dia. Rezeki orang lain-lain. Kalau rezeki kita kurang dalam bab belajar, dan kita kena tak effort lebih sikit lah. Kita pun kena start somewhere kalau kita tak tahu apa-apa. Kena start belajar. Okay, kita dah sampai ke penghujung siri VCSP Podcast. So, kami berharap pendengar-pendengar semua dapat mempelajari sedikit sebanyak daripada kita orang punya podcast. Maafkan kami jika kami tersalah cakap ataupun salah budi bicara. Kami bukanlah orang yang profesional. Kami bercakap berlandaskan kami punya experience sebelum-sebelum ini dan opinion. Ya, betul. Jadi ambillah yang baik daripada kami, dan kalau boleh ignore yang buruk, tetapi lebih baik kalau tegur yang buruk. Cara untuk kontak kami macam biasa, pakailah hashtag. Ataupun kalau anda kenal kami secara personally tapi segan nak tegur secara terbuka, boleh kontak kami melalui Instagram, iaitu VCSP_UiTM Terengganu. Semua huruf kecil, dan seterusnya kita akan insert dalam description box. So bolehlah tengok-tengok. Sebab yang uruskan semua tu adalah kami, unit multimedia. Jadi jangan risau, mesej anda akan sampai kami, InsyaAllah. Alright, saya nak firstly sebagai ketua program ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau tak cukup 1000, tambah lagi. Especially kepada Wani. Wani adalah saya punya partner sepanjang program ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk bagi idea, bagi ilmu, bagi tunjuk ajar dekat Wani yang saya berkekurangan. Dan banyak-banyak terima kasih kepada TRHB kami yang meluluskan program kami ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua pihak tanpa kira usia, bangsa ataupun lain-lain universiti. Ribuan terima kasih juga kepada tetamu kita yang sanggup memberikan masa mereka untuk bersama dengan kami, share dengan kami experience, tips, ilmu, macam-macam lagi, dan memberi kami peluang untuk reflect pada diri sendirilah dengan apa yang telah kami buat selama ni, dan kami sangat bersyukur untuk diberikan peluang tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Syazwani, dan saya, Atika, daripada unit multimedia VCSP. Mari kita tutup kita punya episod terakhir ini dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum.